Pasti anda semua pernah lihat bentuk dan dengar bunyi paluan kompang itu macam mana kan? Itulah sedikit sebanyak tayangan video kompang yang anda dapat lihat. Tapi, tahukah anda dari mana asal ni kompang? Tak tahu? Tak tahu? Lemah. Muzik ini berasal dari dunia Arab dan dibawa masuk ke tanah Melayu oleh pedagang India Muslim. Kompang ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian bawah dan bahagian atas. Bahagian bawah bila dipalu akan berbunyi tung dan bahagian atas bila dipalu akan berbunyi kepak. Maka tidak asing lagi kompang ini selalu dimainkan di majlis kenduri kahwin, majlis rasmi dan sebagainya. Pelbagai orang daripada pelbagai kawasan memanggil instrumen ini dengan nama yang berbeza. Sebagai contoh, kompang terbang, bibit, babonan, kemping dan juga rebana. Nama-nama kompang juga berbeza mengikut negeri. Sebagai contoh, kompang hadrah dari negeri Perak, kompang izhar dari negeri Selangor dan kompang kelalang daripada negeri Melaka. Walau bagaimanapun, nama Melayu kompang adalah yang paling terkenal dan digunakan secara meluas untuk menggambarkan instrumen itu, terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu. Seterusnya, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kompang. Antara bahan yang digunakan ialah kulit kambing, di mana kulit kambing dipasang pada permukaan kompang yang dipanggil sebagai belulang. Kompang mempunyai baluh berbingkai yang menggunakan kayu yang keras seperti jenis nangka. Kayu jenis lain juga boleh digunakan sebagai bingkai kompang, tetapi mestilah mempunyai ciri-ciri kayu yang keras. Belulang yang diperbuat dari kulit kambing digunakan sebagai bahan bunyi yang dipasang pada permukaan kompang dengan menggunakan bahan pelekat dan ditindih menggunakan paku agar ketegangannya terjamin. Proses pertama, pembuatan kompang ini bermula dengan memotong kayu yang telah dipilih. Pada peringkat ini, kayu tersebut dipotong mengikut anggaran saiz kompang yang dikehendaki. Proses kedua adalah proses pengeringan kayu. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan kayu-kayu yang telah siap dipotong di tempat yang redup dan kering. Sebelum proses ini, kayu-kayu tersebut terlebih dahulu disapukan dengan lilin untuk memelihara kekuatan kayu. Kayu-kayu yang dijemur akan kering dalam jangka masa 3 hingga 5 bulan, bergantung kepada cuaca persekitaran. Setelah kering, proses akhir untuk membuat bingkai akan dilakukan dengan menggunakan mesin yang akan membentuk bingkai. Penggunaan mesin ini telah memudahkan proses membuat kompang pada masa kini berbanding masa dahulu. Hai guys! Hai! Okey, sekarang kita berada di depan rumah Cik Nazira. Sekarang kita akan menemui Cik Nazira. Jadi, jom! Jom. Assalamualaikum! Bersama kita sekarang Cik Nazira. Assalamualaikum Cik Nazira. Okey, boleh tak Cik Nazira perkenalkan diri dan juga ceritakan sedikit latar belakang siapa sebenarnya Cik Nazira ni? Saya Nazira, wakil antara pemain-pemain kompang yang ditubuhkan pada tahun 2015. Apakah nama kumpulan kompang Cik Nazira dan apakah pencapaian yang pernah kumpulan kompang Cik Nazira capai? Pada awalnya, kumpulan kompang di kampung sini adalah senandung malam. Jadi kami yang sebagai anak muda yang mengambil hak untuk bermain, kami hanya menambahkan warisan senandung malam. Untuk pencapaian, 2016 masuk ke pertandingan daerah dan mendapat tempat kedua. Manakala 2017 kami mendapat tempat pertama dan kami telah pun mewakili peringkat negeri Johor. Apa pendapat Cik Nazira tentang isu di mana pada zaman sekarang kebanyakan majlis lebih memilih untuk menggunakan CD atau MP3 peluang kompang kerana ianya tidak menggunakan kos yang tinggi? Disebabkan kekurangan dan terhadnya pemain kompang dan kumpulan kompang di setiap daerah, maka ini terpaksa menggunakan muzik ataupun CD, tetapi lebih unik apabila digunakan paduan kompang semasa berarah. Bagaimana kita boleh mengekalkan kompang sebagai alat muzik tradisional? Untuk mengekalkan minat pada saya, ianya tetap minat pada anak muda sendiri. Saya yang mewakili di sebuah kampung, daripada luahan-luahan mereka masih ramai lagi yang meminatinya, dan kami sendiri menganjurkan secara percuma dan mereka sangat berminatlah, dan insya-Allah kita masih mampu mengekalkan, terutama dalam daerah Johor.
Apa yang uniknya atau keistimewaan mereka bentuk kompang ni sehingga ia ini menjadi salah satu alat muzik yang tradisional yang perlu kita lestarikan? Seperti yang saya tahu, kilang dan pertubuhan kompang ini ada di Batu Pahat. Uniknya adalah pengambilan kayu yang akan diproses dan menggunakan kulit kambing dan lembu yang di-string untuk menjadi tegang. Disebabkan kita menggunakan kayu, lagi berkualiti kayunya maka lagi tinggi nilainya. Bukan kita ukur pada berat atau besar. Saya ada permintaan, ala-ala dah ada kompang kat sini, apa salahnya Cik Nazira hiburkan kita punya penonton? Okay, disebabkan kita ramai, jadi kita akan belajar sedikit lah. Boleh Lan? 1, 2, 3. Oh, Serentak. Macam nak dapat nampak dia? 1, 2, 3. Okey, sekarang kita akan belajar sedikit asas bermain kompang, iaitu di mana kita akan memukul 7 di bahagian atas dan 9 di bahagian bawah. Okey, boleh tunggu eh? Right. 1, 2, 3. Itu sedikit perkara asas yang kami dapat belajar daripada Cik Nazira. Puan Nazira, biasanya Puan Nazira kalau macam ada majlis apa-apa kan budak-budak kompang ni biasa akan diberi praktis dulu kan. So diorang biasa praktis kompang ni berapa lama? Okay, untuk kumpulan kami mengadakan latihan selama 3 hari seminggu, iaitu kami buat pada waktu malam, pada malam Isnin, Rabu dan Jumaat. Kumpulan Cik Nazira ada tak macam YouTube atau apa-apa platform untuk kami cari? Ya, ada, iaitu bernama kumpulan kami sendiri, Warisan Senandung Malam. Kenapa rakyat Malaysia sekarang kurang menggunakan kompang? Kekurangan kompang adalah disebabkan oleh pertubuhan sendiri, iaitu kita perlu ada seni dan budaya yang menganjurkan, menyediakan dan sebagainya lah. Okey, itulah serba sedikit pengetahuan yang kita dapat pada hari ini berkenaan dengan warisan kompang. Terima kasih kepada Cik Nazira kerana sudi meluangkan masa dan juga berkongsi ilmu tentang kita punya alat muzik tradisional. Diharapkan masyarakat kini dapat mengekalkan warisan sehingga generasi yang akan datang. Kita akan tutup sesi temu bual kita dengan satu paluan kompang. Okey. Ready? 1, 2, 3. Bagaimana? Sekarang semua dah tahu pasal alat tradisional ni? Tahniah, anda tak lagi lemah. Sebagai generasi muda yang akan menyambung warisan negara, kita mestilah mengamalkan dan menanam sikap untuk mempelajari warisan alat muzik tradisional Melayu. Alat muzik tradisional ini amat penting untuk dilestarikan agar warisan budaya tidak dilupakan dan tidak hilang di telan zaman. Dengan ini, berakhirlah vlog kami dan ribuan terima kasih kepada Encik Nazira Kamal atas kesediaan beliau untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu pengetahuan tentang kompang. Terima kasih.